barakatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Syukur Alhamdulillah kita dapat bersama lagi dalam kuliah maghrib pada malam ini. Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada Ustaz Jemputan Gemen Nur Iman untuk kuliah maghrib pada malam ini, iaitu Ustaz Abdullah bin Tudah yang akan mengisi slot pengajian Fardu Ain kita, iaitu ilmu Tauhid Ahli Sunnah wal Jamaah. Syukur Alhamdulillah, sesungguhnya dengan izin Allah juga kita dapat bersama-sama Ustaz lagi pada malam ini untuk berkongsi ilmu. Bagi keberkatan majlis, marilah kita mulakan kuliah kita dengan bacaan Ummul Kitab yang akan dipimpin oleh yang berbahagia Ustaz, dan seterusnya saya terus menyerahkan majlis ini kepada Ustaz, dan Al-Fatihah ini marilah kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, dan juga kepada pasangan kita semua, anak-anak kita, ibu bapa kita, dan semua muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun yang telah pergi mendahului daripada kita. Al-Fatihah, dan Ustaz teruskan dengan kuliah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, yang menghasilkan maksud hajat kami, sekiranya ada pahala Al-Fatihah yang kami bacakan, hadiahkanlah pahala tersebut kepada pengarang kitab ini, kepada guru-guru kepada pengarang kitab ini, khususnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta kaum keluarganya, para sahabat, dan juga pada kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. Sesungguhnya engkaulah yang menghasilkan maksud hajat kami. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyusirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insya-Allah, izin Allah Subhanahu wa taala juga, kita bertemu dalam majlis ilmu, di dalam meneliti kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab akidah, kitab kepercayaan keyakinan kita kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, seperti mana yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu akidah orang mukmin di dalam Islam. Di dalam Islam. Maknanya ada 6 perkara tersebut. Tak boleh pula kita nak tambah-tambah dan sebagainya. Seperti mana yang tersurat. Antu'min Allah, antu'min billah, antu'mina min billah wal malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, yang bermaksud
bahawa beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat-malaikatnya, beriman dengan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan beriman dengan takdir baik dan juga jahat. Jadi 6 perkara tersebut rukun iman. Jadi apa yang dikatakan orang mukmin di dalam agama Islam ada 5 rukun. Kalau dikatakan orang Nasrani, ada pula berapa rukun dia. Kalau dikatakan orang itu atau orang selain daripada Islam, ada juga dia punya rukun. Kita ada 6. Ada 6, iaitu yang pertama sekali percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada malaikat. Ketiga, percaya kepada Rasul. Keempat, percaya pada hari kemudian. Dan kelima, percaya kepada iaitu qada dan qadar Allah. Dan percaya kepada hari pembalasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir. Baik. Pada malam ini, kita teruskan pengajian kita pada muka surat 188, beriman kepada kitab, percaya kepada kitab. Jadi kitab-kitab ni banyak. Itu yang saya cakap tadi, kitab-kitab ni ada banyak. Tapi yang dikehendaki siapa? Allah Ta'ala kehendak. Allah Ta'ala kehendak, bukan kehendak kita. Itu nak kita faham. Ya, kita dah sejauh ini mengaji. Makna kehendak Allah. Jadi, aku percaya ini kehendak Allah. Percaya kepada kitab-kitab. Percaya kepada kitab-kitab. Yang besarnya ada 4 kitab. Selainnya telah disarahkan. Ya, dan kita percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada orang yang menghendaki kita percaya. Pada ilmu akidahnya, hakikatnya, kita percaya tu adalah Allah Ta'ala yang percaya. Itu. Pedik dengar-dengar. Tapi tak apa. Lupakan. Kalau tak faham tu tak apa. Bukan nak ni sebab kita tak sampai ke tahap itu. Jadi, apa dia katakan tadi, ada 4 kitab yang dikehendaki Allah, kita percaya. Jadi aku percaya atas kehendak Allah. Barulah katakan, aku percaya, aku beriman kepada Allah. Atas apa yang disyariatkannya. Beriman. Yang pertamanya, iaitu kitab Taurat. Kitab Taurat telah disarahkan. Yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang keduanya, Injil. Diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Percaya 100%. Percaya 100%. Ada kita percaya kepada Allah SWT yang menurunkan wahyu. Yang menurunkan wahyu. Kemudian dikehendaki Allah percaya kepada yang diturunkannya. Yang ketiganya, Zabur. Diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Dan keempatnya, Al-Quran. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 1. Kedua, kita percaya. Kita percaya. Ketiga-tiga isi kandungan kitab Taurat, Injil, Zabur termaktub di dalam Al-Quran. Termaktub di dalam Al-Quran. Jadi dengan sendirinya, segala kitab-kitab yang sebelumnya, dia telah tertolak. Sebab dah termasuk di dalam Al-Quran. Al-Quran. Ya, itu.
Dua. Ketiga, apakah isi kandungan kitab-kitab tersebut? Isi kandungan kitab-kitab tersebut yang pertamanya adalah mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Yakni Allah Ta'ala melarang kita daripada menyekutukannya. Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dilarang. Itu yang pertama. Kitab-kitab tersebut. Dan yang keduanya, di dalam tu terkandung adalah perintah-perintah ataupun suruh-suruh amar untuk berbuat baik, kebajikan. Kemudian nahi. Maknanya perkara-perkara yang dilarang. Dan terkandung di dalamnya iaitu wa'ad, janji-janji baik. Dan begitu juga wa'id, janji-janji jahat. Itulah di antara, selain daripada dalam Al-Quran, Al-Quran itu menceritakan tentang peristiwa, tentang bagaimana berlaku dan sebagainya, itu pernah kata dalam tu. Tapi di antara perkaranya adalah paling unggulnya mentauhidkan Allah SWT. Yang keduanya, jangan menyekutukan Allah SWT. Yang ketiganya, itu jalan atau cara untuk kita mengabdikan diri kepada Allah SWT. Itu syariat-syariat. Dan jangan berbuat apa yang ditegah oleh Allah SWT. Berbuat apa yang disuruhnya. Jadi kemudian barulah Allah Ta'ala juga menceritakan tentang janji-janji dia. Tentang hari akhirat. Itu yang terkandung. Baik. Jadi pada malam ini, kita sambung pada kelas pengajian kita. Kita lihat dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabara alal musyrikina ma tad'uuhum ilaih. Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Bermaksud, Tuhan telah menerangkan kepada kamu. Tuhan telah menerangkan kepada kamu. Jadi apabila sebut akidah, orang yang ada akidah, sebab kita ni nak mengisi hati kita tentang akidah, tentang percaya. Tuhan telah menerangkan kepada kamu. Maknanya Allah Ta'ala telah menerangkan kepada kita. Aku percaya Allah Ta'ala yang menerangkan. Di antara perkara-perkara agama yang ia tetapkan hukumnya. Di antara perkara-perkara agama, din. Maknanya din. Ya, cara hidup. Beragama. Yang ia tetapkan hukumnya. Ketetapan ketentuan. Allah Ta'ala dah terangkan dah. Perkara yang ia telah perintahkan kepada Nabi Nuh. Maknanya cerita di zaman Nabi Nuh. Ya, telah diperintahkan kepada Nabi Nuh dan yang telah kami wahyukan kepada wahai Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga yang telah kami perintahkan dia kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Musa serta Nabi Isa. Maknanya Allah Ta'ala dah wahyukan kepada Nabi-Nabi ni, iaitu tegakkanlah pendirian agama. Apa artinya? Tegakkanlah pendirian agama. Apa dia sebut tegak? Naklah ketelusan, keikhlasan kita beragama. Beragama banyak tapi tak telus ikhlas. Tegakkanlah pendirian agama yang telah disyariatkan, kita tegak, kita lakukan, kita perbuat.
Dan janganlah kamu berpecah belah. Janganlah kamu berpecah belah. Atau berselisih pada dasarnya. Berselisih faham pada dasar, pada akidah. Dilarang. Berat bagi orang-orang musyrik untuk menerima agama tauhid. Allah Ta'ala bagi tahu dah. Ya, bagi tahu. Berat bagi orang-orang musyrik untuk menerima agama tauhid. Allah Ta'ala dah bagi tahu dah orang-orang musyrikin ni memang dia tak akan terima agama. Pasal Allah Ta'ala memang jadikan dia dah. Tak terima. Tu pasal kita jangan ambil tahulah. Yang engkau seru kepada mereka, kepadanya. Yang kita seru kepadanya. Maknanya kita tetap menyampaikan juga. Tapi janganlah kita tu terasa hati. Allah memilih serta melorongkan sesiapa yang dikehendakinya untuk menerima agama tauhid itu. Itu pasalnya kita bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala melorongkan ni apa? Fa'il, perbuatan. Atas taufik hidayat Allah Ta'ala. Atas petunjuk pertolongan Allah Ta'ala. Dapat kita duduk pada malam ni. Allah Ta'ala melorongkan. Macam kita, bahasa kita lah, melorongkan. Untuk kita. Dapat duduk dalam majlis ilmu. Dapat agama. Jadi yang kita nak pandang sekarang ni, pandang pada siapa? Pandang kepada yang memberi. Allah. Seru kepadanya. Allah memilih serta melorongkan sesiapa yang dikehendakinya. Sesiapa yang dikehendakinya, kehendak Allah. Untuk menerima agama tauhid itu. Alhamdulillah. Dan memberi hidayah, petunjuk. Hidayat petunjuk kepada agamanya itu sesiapa yang rujuk kembali kepadanya. Maknanya itu yang taat dan juga yang patuh. Apa yang kita dapat faham serengkas di sini? Aku beragama atas taufik hidayat Allah Ta'ala. Atas petunjuk pertolongan Allah SWT. Maka dapatlah aku agama. Bukan atas usaha ikhtiar aku. Menjadilah aku orang beragama. Hakikatnya. Syariatnya betul lah. Aku nampak berusaha dan berikhtiar. Tetapi hakikatnya. Sebab ini kita ni dalam belajar akidah. Aku percaya akidah. Lahiriah nampak aku berusaha dan berikhtiar. Hakikatnya usaha ikhtiar tu datang daripada Allah SWT. Datang daripada Allah SWT. Jadi aku naik saksi lah. Perbuatan aku ni betul-betul perbuatan Allah. Soalnya bagaimana kita nak memandang ini perbuatan Allah Ta'ala? Selagi ada wujud kita di dalam wujud Allah. Habis macam mana? Itu sebabnya kita kena keluar wujud kita. Yang wujud tu hanya Allah. Barulah kita nampak ini perbuatan Allah. Ini yang dikehendaki Allah. Firman Allah SWT tersebut menegaskan agama yang diredai oleh Allah Ta'ala bagi umat manusia seluruhnya ialah agama Islam. Ialah agama Islam. Agama yang diterima oleh Allah SWT adalah agama Islam, iaitu agama Tauhid. Dalam beragama ni, di dunia ni, semua mengaku bahawa agama ni akan kembali kepada Allah SWT. Tanya orang Hindu pun sama, tanya kepada orang itu Nasrani pun sama, dan tanya kepada siapa pun. Semua. Satu. Kedua, apa sebab? Dia kata semuanya agama Allah SWT. Semua agama Allah Ta'ala. Orang Islam pun akan mengatakan agama ini adalah agama Allah SWT. Namun, kita berpegang atas dasar tauhid. Ayat Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Ni ayat ni.
Sesungguhnya agama di sisi aku adalah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Ta'ala adalah Islam. Banyak agama yang Allah Ta'ala jadikan. Banyak agama yang Allah Ta'ala cipta. Tetapi agama di sisi Allah Ta'ala adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisiku adalah Islam. Jadi agama Islam itu, agama di sisiku adalah agama Tauhid. Agama Tauhid. Agama hanya mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain daripada agama Islam, mentauhidkan Allah Ta'ala, semuanya agama tu menyekutukan Allah. Hakikatnya dia mengata dia beriman kepada Allah Ta'ala. Tetapi pada zahiriahnya, lahiriahnya, dia menyekutukan Allah SWT. Dia menggambarkan tauhid dia kepada lahiriah dia. Macam Hindu tu yang nampak patung-patung tu. Termasuk jugalah Kristian semua-semua tu. Banyak kata dia tu menzahirkan. Menzahirkan ini dia menyekutukan. Tidak agama suci, bersih. Itu dia kata tadi, firman Allah Ta'ala tersebut menegaskan agama yang diredai oleh Allah Ta'ala. Agama yang diterima oleh Allah Ta'ala bagi umat manusia seluruhnya ialah agama Islam. Itu sebab berpegang kita kepada agama Islam. Iaitu agama Tauhid, agama Allah. Agama Allah. Yang diwahyukannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diwahyukan, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, agama Tauhid. 13 tahun baginda Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, agama Tauhid, menerangkan tentang Tauhid. Tentang keesaan Allah SWT. Tentang wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebabnya apabila ditanya, di zaman baginda Rasulullah SAW, tak adalah baginda tu nak menceritakan tentang sifat 20 wajib, sifat tak ada. Tetapi apabila dia menerang, menjelaskan, apabila disebut katakan Allah Ta'ala itu ada, wujud, maknanya se-Allah Ta'ala. Apabila katakan se-Allah Ta'ala, maknanya tak ada permulaan. Dia tak ada kesudahan. Dia kekal. Dia tak binasa. Dia berdiri dengan sendirinya. Itu begitu. Maknanya ketika tu apabila disebut Allah Ta'ala tu, dia kata jangan menyekutukan Allah. Dakwah, jangan menyekutukan Allah. Jadi terus bermasyarakat pada ketika itu semuanya dah tertuju dah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan nabi-nabi yang terdahulu daripadanya, iaitu menegakkan pendirian agama yang berdasarkan rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam. Berdasarkan rukun-rukun iman dan juga berdasarkan rukun-rukun Islam. Jadi apabila kita arif tentang rukun iman, arif kita tentang rukun Islam, insya-Allah izin Allah Ta'ala, menjadilah kita orang yang beriman. Dan juga orang Muslim. Orang Muslim yang beriman. Serta dengan mengerjakan suruhannya. Mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Jadi tahulah kita sekarang, fahamlah kita sekarang. Orang yang percaya kepada rukun iman. Kemudian dia percaya kepada rukun Islam. Atau pasalnya rukun Islam ni dia merupakan itu syariat yang disyariatkan oleh Allah SWT pada segi perbuatan lahiriah. Iman adalah daripada rohaniah, rohani. Maka dia berbuat perkara tersebut. Berhubung dengan pelaksanaan hukum-hukum syarak, terdapat perbezaan di antara syariat Nabi-Nabi itu. Misalnya, syariat Nabi Allah Musa tidak sama, maknanya berlainan dengan syariat Nabi Allah Isa. Kerana tiap-tiap seorang Rasul itu mempunyai syariatnya sendiri yang sesuai dengan zamannya. Itu memang dah Allah Ta'ala bagilah.
Begitu juga syariat Nabi Muhammad SAW berlainan dengan syariat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu daripadanya. Paling jelas nyata dia, syariat Nabi Muhammad SAW ni sekarang, benda tu dah lepas. Ya. Di mana syariat Nabi Muhammad SAW adalah menasakkan syariat Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu. Maknanya, dia tu dah masukkan ke dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Justru itu hukum-hukum syarak dan syariat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Kini tidak boleh lagi digunakan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Maknanya itu syariat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tak boleh dinasakkan, tak boleh diperbuat. Ya, jadi apabila Allah Ta'ala masyariatkan di dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi kecuali syariat-syariat Nabi-Nabi tersebut yang disuratkan di dalam syariat Nabi Muhammad SAW, itu diperbuat. Contohnya haji. Itu syariat Nabi Allah Ibrahim AS. Jadi disyariatkan, itu dibuat. Ya, baik. Jadi kesimpulan awalnya, ya, kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mentaufiq hidayatkan kita, kepada kita, memberi petunjuk dan pertolongan kepada kita, percaya kepada kitab-kitabnya, sehinggalah kepada kitab kita pada hari ini Al-Quran, atas taufik hidayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita percaya di dalam kandungan-kandungan itu adalah syariat-syariat, ataupun dikatakan hukum-hukum, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dikatakan hukum-hukum yang katakan suruh, hukum amar, suruh, buat. Kemudian dikata nahi, benda yang dilarang, jangan buat. Ataupun wa'ad, janji baik. Mana kata yang Allah Ta'ala berkatakan janji-janji di dalam Al-Quran tersebut. Ataupun wa'id, sekala kata janji-janji yang jahat di dalam perkara tersebut. Itu kesimpulan daripada dalam Al-Quran. Dan aku percaya, itulah akidah. Dan ahli sunnah wal jamaah pada kata yang terdahulu, begitulah dia berpegang tentang Al-Quran. Nak kata dia berpegang kepada itu rukun iman, kita tak habis lagi. Ya, baik. Perbincangan dan kesimpulan beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, orang-orang yang telah mukallaf, orang-orang yang telah cukup umur, lelaki perempuan yang telah cukup umur, wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kalau dah cukup umur ni, anak perempuan cukup umur. Macam mana? Anak lelaki cukup umur. Ya, mana kata benda tu, kita dah sampaikan perkara tersebut kepada anak-anak perempuan, kepada anak-anak lelaki. Dalam hukum hakam hidup penghidupan. Kalau anak lelaki, beratlah kepada seorang ayah nak menyampaikannya. Ya, kalau dah wanita, beratlah kepada si ibu nak menyampaikannya. Maknanya kata apabila sampai hukum pertama, terus sampaikan perkara tersebut tentang hukum-hukum yang menjadi salah satu dari rukun-rukun iman yang 6. Ya, banyak kata rukun iman itu ada 6, salah satu daripadanya percaya kepada kitab-kitab Allah. Jadi kita kena jelas terangkan kepada anak-anak apa yang terkandung di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu Taala tersebut. Dan juga menjadi sebahagian daripada akidah orang-orang mukmin. Akidah kepada orang-orang mukmin, orang yang beriman. Jadi itu
yang dikatakan. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita percaya kepada kitab. Kita percaya pada kitab, mana kita percaya kepada isi kandungannya. Kita percaya kepada isi kandungannya. Dan kita berbuat mengikut daripada apa yang disyariatkan. Yang keduanya yang dimaksudkan dengan kitab. Apa yang dimaksudkan dengan kitab? Di sini ialah al-kutubu al-ilahiyah. Artinya kitab-kitab ketuhanan. Kitab-kitab ketuhanan. Bukan kitab-kitab selain pada kitab-kitab ketuhanan. Itu yang saya kata, banyak kitab. Banyak kitab. Tetapi kitab-kitab ketuhanan. Maksud dia, kitab-kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diturunkan oleh Allah Taala kepada kekasih-kekasihnya, nabi-nabi dan juga rasul-rasul, diturunkan. Iaitu kalam Allah, perkataan Allah yang diwahyukannya, kalam Allah yang diwahyukannya kepada rasul-rasulnya, kepada rasul-rasulnya, kepada pesuruh-pesuruhnya, yang mengandungi syariat dan ajaran agama. Yang mengandungi syariat dan ajaran agama. Kalam Allah tu dah. Kalam Allah tu dibukukan, dinamakan kitab. Kitab dinamakan Al-Quran. Itulah kalam Allah. Maknanya, kita percaya yakin 100%, tak ada keraguan, tak ada sak, tak ada zon dan waham, yang tersurat di dalam Al-Quran tu benar belaka. Yang ketiga, kitab-kitab yang terbesar daripada kitab-kitab ketuhanan yang wajib diketahui dan beriman kepadanya dengan jalan tafsil, dengan jalan satu persatu, ialah kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur dan juga kitab Al-Quran. Wajib diketahui. 4 kitab. Sekali-sekali itu bolehlah tanya kepada anak-anak tentang kitab-kitab tersebut. Lebih lagi kita nak tahu tentang Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Lepas tu kita nak tahu lagi isi kandungannya. Macam mana dia tahu ke, dia tak tahu ke, sebagainya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang dikatakan wahyu ataupun kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi tersebut. Kemudian dibukukan. Disebutlah makna kitab tersebut itu kepada Nabi Allah Musa, iaitu Taurat, Nabi Allah Isa, Injil, Nabi Allah Daud alaihissalam, Zabur, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Beriman kepada kitab-kitab Allah ialah mengiktikadkan dengan iktikad yang jazam. Iktikad yang putus. Iktikad yang jazam ataupun iktikad yang putus. Tak ada sak, tak ada zon, tak ada waham. 100%. Kalau dikatakan Al-Quran itu adalah sesuai dengan semua keadaan dan suasana, maka 100% kita percaya bahawasanya Al-Quran itu diguna pakai di dalam semua keadaan. Tak ada dalam hati itu pula, ini dah zaman moden. Kitab ni tak sesuai dah nak dipakai. Itu masuk pada orang yang munafik. Tunggulah pendek kata, orang munafik ini adalah dia tak masuk kepada yaumal hisab. Tak masuk pun yaumal hisab. Jadi dia masuk mana dulu? Dia masuk ke dalam neraka dulu tanpa hisab. Itu yang kita gerun, yang kita takut. Golongan-golongan yang tanpa hisab. Mana masuk surga tanpa hisab, masuk neraka tanpa hisab. Tak payahlah. Kata contoh macam orang kafir. Mana ada yang masuk yaumal hisab? Dah masuk dulu, dah habis dah. Dah? Baik. Iktikad yang jazam. Bahawa kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi dan juga rasul-rasul yang mengandungi amar, yang mengandungi nahi,
yang mengandungi wa'ad, yang mengandungi wa'id. Ya, itu yang saya jelaskan tadi. Dan kabar yang menyukakan. Kabar yang menyukakan. Kabar yang menyukakan apa? Allah Ta'ala jadikan satu alam lagi. Selain daripada alam dunia, Allah Ta'ala jadikan satu alam akhirat. Untuk apa? Untuk orang yang berbuat kebajikan. Orang baik. Iaitu dikatakan alam akhirat yang ada surga. Itu dikatakan yang menyukakan. Dan juga alam yang menakutkan. Menakutkan. Apa dia? Neraka. Dan kisah-kisah umat purba kala mengiktibar kepada kita. Ya. Yang keenam, kitab-kitab Allah diturunkan kepada nabi-nabi dan juga rasul-rasulnya dengan jalan wahyu melalui Jibril. Dengan jalan wahyu melalui Jibril. Dan terkadang terus kepada nabi-nabi dan juga rasul-rasul itu sendiri tanpa melalui Jibril, iaitu dengan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antaranya iaitu dikatakan Nabi Muhammad SAW, Nabi Allah Ibrahim, dan itu semua ada di antaranya yang Allah Ta'ala bagi ilham. Ilham ni timbul daripada mana? Ada yang datang daripada mimpi. Mimpi. Ada yang datang tu daripada dia tu, makna kata dalam dia bertafakur. Allah Ta'ala bagi ilham. Dia sesuatu pada dia secara langsung. Ya, itu dikatakan dengan sendiri. Selain daripada yang diwahyukan. Bukan bermaknanya itu dia katakan itu apa? 100% mesti. Ya. Daripada Jibril. Tak. Yang ketujuh, kitab Taurat yang asal menerangkan hukum-hukum. Menerangkan iaitu tentang hukum-hukum, syariat dan juga akidah. Dan juga menyatakan kebangkitan seorang Nabi dan juga Rasul yang terakhir dari keturunan Nabi Ismail yang akan membawa syariat baru dan menasakkan syariat-syariat yang terdahulu, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Taurat tu dah ada tertulis yang awal-awalnya. Ya, tapi itulah di antara kitab-kitab itu tadi, penulis-penulis itu tadi, dia dah kelewatan dia masa-masa itu semua. Itulah berlakulah kesilapan. Tapi pada kita percaya Allah Ta'ala dah bagi tahu dah kepada Nabi Allah Isa. Mengatakan ada Nabi akhir zaman yang dikatakan syariat kepada Nabi Muhammad SAW. Semua dah ditulis perkara tersebut. Kitab Taurat yang ada di tangan orang-orang Yahudi kini sudah banyak yang diubah. Kerana tidak ada menyebutkan surga, neraka, ma'ad, hisab, mahsyar, mizan dan lain-lainnya yang berkaitan dengan hari kiamat. Yang Taurat yang ada sekarang ni. Yang kesembilan, kitab Injil yang asal memuatkan keterangan-keterangan yang benar dan menyebut perintah-perintah Allah, menyuruh manusia mentauhidkannya dan melarang menyekutukannya, dan juga menerangkan akan diutus seorang nabi dan juga rasul. Yang dimaksudkannya ialah Nabi Muhammad SAW. Makna kata satu kitab pas satu kitab tu. Dah dia beritahu dah. Kitab Injil dan kitab Taurat adalah wahyu Allah yang menjadi petunjuk dan cahaya penerangan bagi manusia. Kedua-dua kitab suci itu telah diubah berbagai-bagai perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab. Ya, jadilah bercampur aduk di dalam kitab tersebut. Yang ke-11, kitab Zabur hanya memuatkan fatwa-fatwa, nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan. Kitab Zabur tidak memuatkan syariat dan hukum-hukum agama. Kerana Nabi Daud AS, penerima kitab Zabur itu, diperintahkan oleh Allah mengikut syariat Nabi Allah Musa AS. Yang ke-12, kitab Al-Quran yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah kitab-kitab Allah yang terakhir, turun kepada nabi-nabi dan juga rasul-rasulnya yang membawa kepada kebenaran, mengesahkan kitab-kitab yang terdahulu turut daripadanya. Ialah yang kita bicara sekarang ni pun, kita mengesahkan kitab-kitab yang terdahulu. Tapi daripada Al-Quran.
Banyak ayat-ayat Al-Quran yang telah kita dengar tadi. Ya, yang telah kita dengar terdahulu juga menerangkan tentang adanya kitab Taurat, adanya kitab Injil, adanya kitab Zabur. Benda-benda perkara tersebut. Memang tertulis di dalam Al-Quran. Jadi kitab Al-Quran terjaga kesuciannya daripada sebarang perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Ya, tangan manusia seperti mana yang saya jelaskan. Ya, maknanya turunnya sesuatu ayat Al-Quran, Nabi SAW dah minta dah seseorang ya menghafal akan ayat tersebut. Dan orang penghafal ni pula dia tidak boleh keluar. Tak boleh keluar pergi perang, pergi itu semua. Simpan. Macam tu. Tidak sebagaimana kitab Taurat dan Injil yang ada di tangan orang-orang Yahudi, Nasrani hari ini. Kitab Al-Quran yang kini ada di tangan orang-orang Islam tetap terjaga kesuciannya sehingga hari kiamat. Dan tidak ada sebarang kebatilan yang didapati di dalam kitab Al-Quran itu. Sebab kita tu nak mencetak Al-Quran tu adalah berdasarkan daripada hafaz-hafaz Al-Quran. Kita ada hafaz-hafaz Al-Quran seluruh dunia. Bukan seorang dua. Beribu-ribu. Dalam Malaysia pun tak tahu berapa ratus orang penghafaz Al-Quran. Jadi maknanya benda tu tetap benar. Dia tidak bertambah, tidak berkurang. Itu yang dikatakan Al-Quran itu adalah katakan dia tidak berubah. Tidak berubah. Kalau dibawa pergi ke Arab Saudi, tetap sama. Bawa pergi ke Rusia, tetap sama. Sebab ada penghafaz-hafaz Al-Quran dia. Itulah kelebihan. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasulnya, selain daripada 4 kitab tersebut, Taurat, Injil, Zabur dan juga Al-Quran, diturunkan juga beberapa kitab kecil yang wajib diketahui dengan jalan ijmal, jalan ringkas, ya, iaitu dinamakan suhuf. Suhuf ada 110 yang telah dijelaskan daripada Nabi Allah Adam dan terus kepada Nabi-Nabi tersebut, ya. Dinamakan suhuf. Kitab-kitab Allah ini ialah kumpulan wahyu-wahyu Allah kepada Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasulnya yang merangkumi syariat ilahi, hukum-hukum agama, wa'id, amal dan nahi, ajaran-ajaran, nasihat-nasihat, perkabaran dan kisah-kisah yang kesemuanya dikumpul dalam satu naskah yang khas. Itulah kitab. Ya, itulah kitab. Kalau nak tahu kisah, nak kisah-kisah yang terdahulu, maknanya kata bacalah Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Suhuf ialah wahyu-wahyu Allah kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasulnya yang tidak dikumpul. Yang tidak dikumpul dan tidak dijadikan sebuah kitab yang khas. Malah hanya merupakan beberapa lembaran sahaja sebagai surat pekeliling. Pengeliling. Suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ialah 10 suhuf kepada Nabi Allah Adam, 50 suhuf kepada Nabi Allah Said, 10 suhuf kepada Nabi Allah Ibrahim, 10 suhuf kepada Nabi Allah Idris, 10 suhuf kepada Nabi Allah Musa. Ya? Ada 100. Tetapi ijma' ulama' mengatakan ada 110 perkara tersebut. Kitab-kitab Allah yang terbesar, kitab-kitab Allah yang terbesar yang menjadi syariat ialah kitab Taurat yang diterima oleh Nabi Musa, yang dinamakan syariat Nabi Musa. Kitab Injil yang diterima oleh Nabi Isa, yang dinamakan syariat Nabi Isa. Dan kitab Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yang dinamakan syariat Nabi Muhammad SAW. Kitab itu dinamakan syariat. Ya. Kitab Zabur yang diterima oleh Nabi Daud tidak mengandungi syariat ilahi dan tidak menjadi sebuah kitab syariat kerana tidak membabitkan masalah-masalah syariat dan tidak termaktub di dalam kitab Zabur itu hukum-hukum agama. Tak ada. Ya. Syariat ilahi yang dilaksanakan oleh oleh umat nabi-nabi yang terdahulu telah dijadikan suatu syariat Allah dan jalan agama yang wajib diikuti oleh umat nabi-nabi itu masing-masing. Syariat nabi-nabi yang dahulu yang telah ditetapkan hukumnya telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah diperintahkan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan juga
Nabi Allah Musa AS dan Nabi Isa menjalankan syariat mereka dan hukum-hukum Allah. Sama ada secara langsung ataupun tak langsung. Dalam amalan kita, seharian, dalam hidup dan penghidupan kita, sebenarnya kita telah berbuat akan syariat Nabi Muhammad SAW yang terkandung di dalamnya syariat pada Nabi yang terdahulu. Sama ada sedar ataupun tidak. Itulah mulianya umat Nabi Muhammad SAW. Pelaksanaan hukum-hukum syarak dalam syariat Nabi-Nabi itu adalah berlainan, berbeza. Syariat Nabi Musa tidak sama dengan syariat Nabi Isa kerana setiap rasul itu mempunyai syariat masing-masing yang sesuai dengan zamannya. Kita kena, kadang tulisan ni berulang-ulang supaya kita faham. Ya. Dan apabila kita faham, baru datang yakin. Yakin tu lah makna baru datang kepercayaan. Kepercayaan tu lah akidah. Syariat Nabi Muhammad SAW berlainan dengan syariat-syariat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu daripadanya. Hukum-hukum syarak dalam syariat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang dahulu daripada syariat Nabi Muhammad kini tidak boleh lagi digunakan sebagai syariat yang sah. Kerana syariat mereka itu telah dinasakkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi, fahamlah kita sekarang. Apa yang kita faham? Kenapa dan mengapa kita percaya kepada kitab? Sebab aku percaya kepada kitab. Kitab itu pertama adalah kalam Allah. Wahyu Allah. Itu sebab aku percaya. Jadi kita telah membicarakan siapa Allah tu. Maknanya Allah tu. Maknanya Allah itulah yang wujud, yang ada. Dialah yang mengadakan bagi tiap-tiap sesuatu. Itu yang katakan kita mentauhidkan dia. Kita percaya kepada dia. Kenapa kita ni sekarang semuanya ada? Mawujud. Itu diadakan. Siapa mengadakan? Dia yang mengadakan. Ini semua diceritakan di dalam Al-Quran yang telah kita bicarakan tu. Yang terdahulu. Itu pasalnya kita nak percaya, yakin, yang mengadakan, yang pencipta. Yang mencipta segala makhluk. Kita percaya kepada makhluk sebab adanya pencipta. Jadi kita percaya pencipta. Aku percayalah bahawasanya yang ada ini dicipta oleh Allah SWT. Maknanya perbuatan Allah SWT. Jadi akidah kita, kepercayaan kita, tak ada perbuatan ni melainkan perbuatan Allah. Dalam amal dan ibadat kita pun dicipta oleh Allah SWT. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan mencipta segala perbuatan kamu. Jelas ayat tersebut. Jelas ayat tersebut. Alam ni apa? Sebahagian daripadanya alam manusia. Kita ni alam. Itu tanda akan wujudnya Allah Ta'ala. Adanya Allah SWT. Itu sebabnya pandang diri kita, nampaklah akan kewujudan Allah SWT. Adanya Allah SWT. Jadi itu yang pertama, mentauhidkan Allah Ta'ala. Kemudian Allah SWT pula daripada kitab tersebut tentang hidup dan penghidupan kita. Tentang hidup dan penghidupan kita. Yang mana hidup dan penghidupan kita ni, dia memerlukan satu syariat. Jadi syariat yang Nabi-Nabi dahulu dah disyariatkan di dalam Nabi Muhammad SAW. Itu yang saya katakan tadi, kita buat syariat Nabi Muhammad SAW, dia dah jadikan kita membuat juga syariat-syariat yang terdahulu. Jadi maknanya syariat yang terdahulu itu dikatakan dah tak ada. Dah terkandung di dalam kitab Al-Quran. Jadi apa yang kita buat sekarang ni betul-betul lah daripada Al-Quran. Tapi dengan satu syarat, akidah. Maknanya apa? Kepercayaan keyakinan kita. Bukannya wujud daripada aku. Kepandaian aku, kebolehan aku dan sebagainya. Tetapi wujud daripada Al-Quran. Hakikat Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terbitnya Al-Quran. Terbitnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhirnya,
Al-Quran itulah merupakan nur cahaya. Nur ataupun cahaya daripada baginda Rasulullah SAW. Hakikat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang menerangkan. Kita ni boleh celik mata hati. Disebabkan Al-Quran. Disebabkan Al-Quran. Kalau tidak, kita ni di dalam gelap gelita. Bukan gelap aja, dagi gelita. Jadi makna kata, terangnya mata penglihatan kita ni, yang zahir ni, disebabkan terangnya mata hati kita. Disebabkan kita percaya, yakin kepada ilmu Allah. Saya ulang balik, maknanya kita nampak sekarang ni terang benderang. Bukan sebab ada lampu, sebab itu semua tak. Tapi disebabkan hati kita tu percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, merupakan nur ataupun cahaya. Barulah dapat menerang daripada hati sampai menghantar kepada pada penglihatan kita. Jadi terang benderang. Itulah akidah. Itulah keyakinan kita. Ya. Jadi insya-Allah setakat ini saja pada malam ini, iaitu dikatakan kita percaya kepada kitab. Jadi berpeganglah kepada kitab. Berpeganglah kepada kitab. Berpegang ni akidah dalam semua cara hidup dan penghidupan kita. Maknanya kalau terlanggar itu, makna kata cepat-cepatlah bertobat kepada Allah SWT. Jika adalah sesuatu yang dikatakan kita melanggar di Al-Quran, cepat-cepatlah kita tu bersahadat. Bersahadat. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita di dalam ilmu Allah, di dalam Al-Quran. Jadi wallahu a'lam. Setakat ini saja pada malam ini. Saya serahkan kepada pengusi untuk kita nak itu betul. Ya. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Jemaah boleh ajukan soalan. Kita ada masa lagi 15 minit untuk kuliah seterusnya, iaitu kuliah Isyak. Dipersilakan jika ada soalan berkenaan kepercayaan kita kepada kitab. InsyaAllah. InsyaAllah jelas tu Ustaz. Syukur. Ya. Alhamdulillah. Dia dalam itu pengajian-pengajian ni, apabila kita faham tentang kewujudan Allah SWT, iaitu kita percaya kepada Allah SWT, maknanya kita merangkum kepada kelima-lima rukun iman yang lain. Kalau diperhatikan, kalau didengar baik-baik, yang saya sampaikan tu, dia merangkum sampai kepada hari akhirat. Sampai ke nanti menceritakan tentang untung baik dan untung jahat daripada Allah SWT. Percaya je kepada Allah Ta'ala, dia merangkum perkara tersebut. Jadi itu katakan yang kadang kita lidah untuk nak bertanya. Wallahu'alam. Percaya pada rukun iman, percaya pada rukun Islam Ustaz kan? Ya. Jika jemaah, ada tak jemaah soalan? Senyap je, rasa tak ada Ustaz. Ataupun Ustaz boleh je nak tambah lagi jika ada yang nak disampaikan. Atau Ustaz nak berhenti di sini? Saya rasa berhenti di sini. Ya. Baik. Saya dah tutup tadi, insya-Allah. Okay. Syukur Alhamdulillah di atas pengungsian ilmu bersama dengan Ustaz sebentar tadi berkenaan akidah kita, kepercayaan kepada kitab. Semoga dengan pengungsian ilmu daripada yang berbagi Ustaz bertambah-tambah lagi kepahaman kita dan bertambah kuat akidah iman kita insya-Allah, dan semoga Allah Ta'ala sentiasa akan memberi rahmat dan hidayah pada kita sehingga akhir hayat kita insya-Allah, dengan berkat kita bersama-sama berada di dalam kelas ilmu, dengan berkat kita sentiasa berdamping dengan ustaz dan orang-orang alim
Semoga kita semua mendapat keberkatan, insya-Allah. Dan jangan lupa sebentar lagi kita sekali lagi akan berada di dalam kelas Fardu Ain. Kali ini kita akan belajar ilmu fiqh bersama dengan Ustazah Nuriyah. Diharap Allah Ta'ala terus izinkan kita untuk terus berada di dalam majlis ilmu, insya-Allah. Mohon Ustaz tangguhkan kuliah maghrib kita pada malam ini dan insya-Allah kita akan terus berkongsi ilmu bersama Ustaz pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi fa'firli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah kita berjumpa pada masa dan waktu yang lain, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Bersama-sama. Terima kasih jemaah. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Bersama-sama. Boleh solat Isyak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. 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 Tadi tu ada dengar. Boleh ada masa pada Isyak lagi, solat Isyak. Jadi tak ada dengar. Sama-sama. Okay, saya terima kasih semua diri, insya-Allah. Selamat